Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan lawatan rasmi 2 hari beliau ke Indonesia atas undangan Presiden Joko Widodo mencapai objektif. Beliau yang mengakhiri lawatannya pada Isnin berkata pelbagai isu berbangkit ditangani dalam pertemuan bersama Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor dan perbincangan bersama beberapa menteri Indonesia. Anwar berkata antara perkara yang dibincangkan ialah ekonomi dan pelaburan dua hala, pembangunan Ibu Negara Baharu Indonesia, Nusantara, isu persepadanan yang telah berlarutan selama 60 tahun serta tenaga kerja itu di Malaysia. Beliau berkata kebanyakan rakyat Indonesia tergores dengan laporan kes penderaan dan sebagainya membabitkan tenaga kerja warga negara itu walaupun jumlahnya sangat kecil. Anwar yang dikenali sebagai tokoh perjuangan dan perubahan di Indonesia turut menzahirkan rasa gembira apabila dapat bertemu ramai kenalan termasuk tokoh Islam, budayawan dan politik serta bekas menteri. Beliau berkata konglomerat Indonesia yang terlibat dalam bidang kewangan, peladangan dan pembinaan milik Khairul Tanjung akan berkunjung ke Malaysia beberapa minggu lagi untuk meneroka sektor perkhidmatan serta teknologi maklumat. Dalam sesi bersama ahli perniagaan, Perdana Menteri memberi keyakinan kepada pelabur mengenai perubahan yang sedang berlaku di Malaysia meliputi kemudahan untuk menjalankan perniagaan dan kadar kelulusan pelaburan yang pantas. Anwar dan delegasi berlepas pulang ke tanah air selepas menamatkan lawatan rasmi pertamanya ke luar negara sejak menyandang jawatan itu pada 24 November lepas dari lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta pada pukul 7.30 petang. Semasa lawatan itu, beliau memulakan tradisi bersongkok dalam acara tertentu demi memartabatkan budaya dan menyaksikan penyerahan 11 surat hasrat atau LOL 10 syarikat Malaysia untuk menyertai pembangunan Nusantara bersama Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor. Bandar pelombongan garam di timur Ukraine, Soledar, dilaporkan sedang bertahan dalam ketidakpastian ekoran serangan hebat tentera upahan Rusia, kumpulan Wagner. Bagi Rusia, Soledar mempunyai nilai simbolik ketenteraan malah komersial untuk negara itu, dan jika tenteranya menawan bandar dan lombong garamnya yang besar yang akan menjadi keuntungan terbesar Moskow sejak beberapa siri kekalahan pada 2022. Angkatan bersenjata Ukraine pula berkata tentera Rusia turut melakukan serangan kereta kebal dan mortar ke atas Avdiivka yang menjadi tumpuan kedua tentera Rusia di selatan Bakhmut dan tidak jauh dari bandar Donetsk yang dikuasai proksi Rusia sejak 2014. Katanya tentera Rusia sudah membedil 13 penempatan di dalam dan sekitar wilayah Kharkiv dan sebahagian besarnya sudah dirampas mula oleh Ukraine pada September dan Oktober. Sehingga kini Reuters tidak dapat mengesahkan laporan sebenar mengenai keadaan di medan perang. Agensi berita milik kerajaan TASS melaporkan Rusia juga melantik Colonel General Alexander Lepin sebagai ketua kaki tangan tentera darat negara itu meskipun pernah berdepan kritikan berhubung prestasinya di Ukraine. Selain itu, salah seorang sekutu terdekat Presiden Rusia, Vladimir Putin, berkata Moskow kini mahu memerangi Pakatan Tentera Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara atau NATO yang diketuai Amerika Syarikat di Ukraine, dan Barat pula cuba menghapuskan Rusia daripada peta politik dunia. Seorang pegawai Amerika Syarikat turut mengesahkan tentera Ukraine dijangka memulakan latihan mengenai sistem pertahanan peluru berpandu Patriot di pengkalan tentera di Amerika Syarikat dalam beberapa minggu akan datang ini. Pejabat Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pula berkata negara itu akan membeli sistem peluru berpandu Pemukaan ke Udara Termaju Nasional NASAMS buatan Amerika Syarikat untuk diberikan kepada Ukraine. Bagaimanapun, Kremlin berkata penghantaran baharu kenderaan berperisai barat ke Ukraine akan menambah penderitaan negara jirannya itu. Dua kereta api bawah tanah bertembung di Meksiko menyebabkan sekurang-kurangnya seorang terbunuh manakala 57 lagi cedera
Datuk Bandar Claudia Shibum menerusi Twitter memaklumkan nahas itu berlaku di laluan 3 sistem metro itu, namun tidak memperincikan punca pertembungan dalam kemalangan yang berlaku antara stesen Petrero dan La Raza. Katanya seorang wanita terbunuh dan 57 individu lagi cedera dan semua mangsa sudah dibawa ke 7 hospital bagi mendapatkan rawatan susulan. 4 individu masih terperangkap dalam kereta api termasuk pemandu satu daripada kereta api terbabit, dan laporan yang diterima difahamkan mangsa mengalami kecederaan serius. Puluhan anggota polis dan tentera dikerahkan ke stesen kereta api berhampiran manakala ambulan dan pasukan penyelamat tiba ke lokasi kejadian bagi merawat individu yang cedera, katanya. Sementara itu, Presiden Mexico Andres Manuel Lopez Obrador menerusi Twitter kesal dengan insiden berkenaan dan memaklumkan kerajaan persekutuan membantu pihak berkuasa Bandar Mexico dalam urusan berkaitan nahas terbabit. Sistem kereta api bawah tanah Bandar Mexico membabitkan laluan sepanjang 226.5 km dan 195 stesen dan digunakan 4.6 juta penumpang setiap hari. Seramai 39 orang terbunuh manakala lebih 100 lagi cedera apabila 2 bas bertembung dalam kemalangan di wilayah Kafrin, tengah Senegal. Imej kemalangan itu menunjukkan bahagian hadapan sebuah bas putih remuk sepenuhnya dengan tempat duduk pula berlumuran darah serta barangan peribadi dan kasut berselerak di sekitar lokasi kejadian dipenuhi pokok itu. Datuk Bandar Kafrin Abdullaye Saidus Sow yang juga Menteri Urbanisme dalam satu kenyataan berkata kemalangan antara jam 2 hingga 3 pagi pada Ahad dikatakan berpunca akibat tayar pecah. Beliau berkata bilik mayat Kafrin sesak dan mayat sedang dihantar ke bilik mayat lain di Kolak, sebuah bandar sejauh 65 km. Bercakap kepada media selepas melawat lokasi nahas itu dan mangsa di hospital di Bandar Kafrin, Presiden Senegal Macky Sall membetulkan kenyataan sebelum ini yang menyatakan bahawa kematian mencecah 40 orang dan ia disebabkan salah pengiraan di rumah mayat. Kerajaan Senegal turut mengumumkan 3 hari perkabungan negara bermula Isnin dengan bendera akan dikibarkan separuh tiang di seluruh negara. Sementara itu, Sow berkata beliau dan beberapa menteri lain sudah melawat mangsa yang cedera di Kafrin dan Kolak. Katanya lawatan itu turut disertai Menteri Pengangkutan Darat Mansour Faye, Menteri Kesihatan Marie Kermesse Ngom dan Menteri Ekuiti Wilayah dan Solidariti Nasional Samba Ndiobene Ka. Sebelum itu, seorang pendakwa raya Sheikh Diang berkata siasatan awal menyatakan bahawa sebuah bas penumpang awam mengalami kejadian tayar pecah dan tergelincir keluar laluan. Katanya ia kemudian berlanggar secara berdepan dengan bas lain datang dari arah bertentangan. Kabus tebal dan gelombang sejuk di New Delhi pada Isnin lalu memaksa pihak berkuasa menangguhkan operasi penerbangan dan pembukaan sekolah bagi tempoh seminggu lagi. Ia berikutan gangguan jarak penglihatan dengan lampu kenderaan perlu dinyalakan ketika pemanduan. Lapangan terbang antarabangsa Indira Gandhi di ibu negara India meminta pengguna menghubungi syarikat penerbangan mereka untuk maklumat terkini mengenai penerbangan. Disebabkan kabus tebal, operasi penerbangan di lapangan terbang Delhi mungkin terjejas, katanya di Twitter. Data daripada penjejak penerbangan persendirian menunjukkan beberapa penerbangan telah ditangguhkan. Jabatan Meteorologi India IMD meramalkan keadaan kabus tebal melampau di kebanyakan bahagian di bandar itu dan di negeri di bahagian utara dan timur seperti Punjab, Haryana, Uttar Pradesh dan Bihar sehingga Selasa. Ia turut memberi amaran bahawa trafik udara, jalan raya dan kereta api dijangka terjejas dan orang ramai berisiko mengalami masalah kesihatan berkaitan paru-paru. Tambahnya bekalan tenaga elektrik mungkin terjejas di kawasan yang mengalami kabus tebal. Bandar itu merekodkan suhu minimum 5 darjah Celsius pada Isnin dengan suhu terendah dicatatkan pada hari sebelumnya iaitu 3.8 darjah Celsius. Menurut IMD, angka yang direkodkan itu adalah 3 darjah di bawah paras normal bagi tahun ini. Gelombang sejuk diisytiharkan di India apabila suhu minimum
menurun kepada 4 darjah Celsius atau turun 4.5 darjah di bawah normal kepada 10 darjah Celsius atau lebih rendah. Bot elektrik yang menggunakan hydrofoil untuk terbang di atas permukaan air telah membuat penampilan sulungnya di CES Las Vegas. Syarikat Sweden Candela telah mencipta bot terbang C8 yang merupakan bot laju elektrik sepanjang 8.5 meter yang berlayar pada kelajuan 20 knot selama kira-kira 2,5 jam. Apabila bot mencapai kelajuan 16 knot, hydrofoilnya mula bertindak dan C8 naik ke atas permukaan air, mengurangkan geseran yang menjadikan bot itu lebih cekap tenaga. Juga dapat menghilangkan mabuk laut. Sistem elektrifikasi dalam sesebuah bot tidak begitu meluas, oleh itu ianya sukar untuk menukarkan bot konvensional kepada elektrik. Jika anda mempunyai badan kapal konvensional yang menggunakan kira-kira 15 kali lebih tenaga daripada kereta setiap batu pada kelajuan tinggi kerana ia perlu menyesarkan begitu banyak air hanya melalui air, kata Mikhail Malberg, Ketua Komunikasi Candela pada Jumaat. Jadi apa yang kami lakukan ialah kami mendapatkan sayap pesawat atau hydrofoil di bawah air yang membuatkan bot ini terbang di atas permukaan, tambah Malberg. Dengan harga RM1,777,335, syarikat Sweden itu telah menerima kira-kira 150 tempahan untuk Candela C8. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV. Untuk sebarang komen dan cadangan, anda emailkan ke alamat yang tertera di skrin TV anda.